di KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua yang menonton? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik dan ceria selalu. Kerana hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Persoalannya sekarang ini, siapakah guru yang akan bersama Irfan? Tentunya seorang yang mempunyai banyak pengalaman dalam bidang ini. Apa kita saksikan dulu profil guru kita. Baiklah, sekarang ini Irfan bersama dengan Cikgu Ifat katakan tadi, iaitu Cikgu Muhammad bin Abdul Wahab dari MRSM Bentong Pahang. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Cikgu, apa khabar hari ini? Ya, saya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya agak bergaya tentunya untuk mengajar kita mengenai mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Jadi, bukan kita berdua saja hari ini, kerana kita juga akan bersama dengan murid-murid cikgu yang berada di dalam talian sekarang ini. Apa kata cikgu, kita perkenalkan mereka. Silakan. Okey, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad bin Abdul Wahab dan hari ini kita akan bersama dengan rakan-rakan daripada MRSM Bentong. Okey, kita ada saya perkenalkan pelajar-pelajar saya, murid-murid saya daripada MRSM Bentong. Pertama sekali, Anas. Say hi, Anas. Hai Anas, selamat berkenalan. Seterusnya cikgu. Seterusnya, Umairah. Say hi. And then, right, so kita ada Umairah, kita ada Amar, kita ada Nurul Izzati. Okey. Dan kita ada juga Husna. Ada Husna. Dan kita juga Hasna. Husna dan Hasna. Kita ada 4 bunga dan 2 kumbang bersama kita hari ini, cikgu. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa iaitu Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Terima kasih cikgu kerana turut serta bersama kami untuk episod kali ini. Baiklah cikgu. Jadi kita pun dah kenalkan anak murid cikgu. Jadi sebagai pengenalan mukadimahnya, apa yang akan kita belajar untuk episod kali ini? Silakan. Okey. Hari ini kita akan belajar tentang dunia kejuruteraan elektrik elektronik. So topik ini adalah topik permulaan, pengenalan di mana kita nak memperkenalkan dunia kejuruteraan elektrik elektronik itu kepada murid-murid supaya mereka lebih tahu bagaimana nak meletakkan diri mereka, sama ada nak belajar terus dengan kejuruteraan elektrik elektronik ataupun nak mengambil topik lain. Tapi saya rasa mereka setelah memilih topik kejuruteraan elektrik elektronik ini, mereka akan terus berada di sini. Betul, itu yang kita nak. Mereka akan kekal bersama dengan mata pelajaran ini. Baik cikgu, apa kata kita mulakan sekarang? Boleh. Saya silakan cikgu. Okey, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang dunia kejuruteraan elektrik dan elektronik, di mana topik ini sebenarnya daripada buku pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik tingkatan 4, di mana hari ini kita akan masuk ke beberapa topik yang kecil sahaja, yang simple, yang lebih mudah untuk kita ketahui. So topik-topik dia adalah, pertama sekali, apabila kita nak belajar ni, kita nak tahu bidang dan teknologi kejuruteraan elektrik elektronik, dan kita nak tahu tentang kerjaya, etika dan integriti, dan seterusnya kita nak tahu apakah keselamatan. So topik-topik ini sebenarnya akan memberi sedikit penerangan tentang sub-bidang kejuruteraan dan akan menyenaraikan kerjaya dan peranan jurutera dan memberi contoh badan profesional. Kita nak tahu bagaimana kita nak menjadi seorang jurutera profesional, dan seterusnya sedikit 5 kod tata kelakuan profesional, dan bagaimana selepas itu kalau kita langgar kod tata kelakuan tersebut, dia akan memberikan nilai kesan pada integriti kita. So apakah nilai-nilai tersebut yang kita akan tengok nanti, dan seterusnya kita akan menyatakan kepentingan Akta JKKP, dan seterusnya kita nak menerangkan sedikit tentang kemalangan elektrik dan bagaimana kita nak menyelamatkan
daripada kemalangan tersebut. Okey, ingin saya teruskan di sini. So, dunia kejuruteraan elektrik dan elektronik, kalau kita tengok sebenarnya ramai orang memperkatakan tentang dunia kejuruteraan elektrik dan elektronik, tetapi hari ini kita telah garap dia dan kita letakkan dia kepada dua, iaitu kejuruteraan dan teknologi. So, apa kejuruteraan dan apa itu teknologi? Kalau kita tengok di sini, sebenarnya definisi kepada kejuruteraan adalah satu bidang yang menggabungkan pengetahuan sains dan matematik serta pengalaman dalam membangunkan produk ataupun servis. So di sini yang paling penting adalah kita nak menggarapkan kita punya pengetahuan sains dan pengetahuan matematik dan juga pengalaman kita sebagai orang yang hidup untuk membangunkan produk kita. Baik. Okay. Dan seterusnya, kalau kita tengok teknologi pula apa? Teknologi sebenarnya adalah satu bidang kemahiran. So, dalam bidang ini kita hanya melakukan pekerjaan dan kita dah mahir dalam bidang tersebut. Okey, kebanyakan walaupun dia dah belajar menjadi engineer, menjadi jurutera, tapi kita hanya mengamalkan kepada kemahiran sahaja. Kita tak masuk kepada mana kita nak design dan everything. Itu sebenarnya jurutera. Okey. Dan seterusnya kalau kita tengok sub bidang kepada kejuruteraan elektrik dan elektronik ini sebenarnya diterbahagi kepada 4. Kalau kita tengok di sini, dan pertama sekali yang saya nak tunjukkan ini adalah sub bidang kuasa. So apa itu sub bidang kuasa sebenarnya? Sub bidang kuasa, kalau awak tengok, apa yang awak akan nampak di sini? Kita tanya kawan-kawan kita, rakan-rakan kita di MRC Bentong. Kalau di sini berkaitan dengan kuasa, apa yang awak nak katakan? Siapa nak jawab? Saya Sila. Nampak apa tu? Empangan hidroelektrik je. Ya. Empangan hidroelektrik. So, empangan hidroelektrik. So, empangan hidroelektrik ini sebenarnya untuk apa? Sebenarnya dia adalah di dalam bidang kepakaran yang menguruskan rangkaian yang menghubungkan stesen jana kuasa. Okey. Jana kuasa kita yang kita gunakan setiap hari itu sebenarnya diuruskan oleh jurutera yang ada tentang kuasa. Okey. So mereka ini seterusnya akan dia akan termasuk dalam bidang-bidang penjanaan, bidang penghantaran dan bidang pengagihan kuasa-kuasa yang kita dapat sini. Dan seterusnya kalau kita tengok apakah contoh bagi jurutera bagi bidang kuasa ini, so kita nampak contohnya adalah contoh seperti hidroelektrik, stesen hidroelektrik. So mereka akan kuasai di sini dan ini adalah contoh bagi jurutera yang ada, iaitu jurutera penjanaan. Jadi siapa, kalau kita tengok ayah-ayah kita yang bekerja dengan syarikat-syarikat membekalkan elektrik, maka mereka sebenarnya adalah jurutera penjanaan. Okey. Alright. Seterusnya, kalau kita tengok di sini adalah dua gambar di sini. Agak-agaknya gambar ni tentang apa, Puan Murid? Baik, siapa nak tolong cikgu? Saya nampak ada menara telekomunikasi. Okey, menara telekomunikasi. Agak-agaknya apa tu? Apa tujuan dia? Silakan Humaira. Okey, ke ada kawan-kawan lain nak untuk apa menyambungkan line Okey. untuk menguruskan sistem komunikasi. Okey, sistem komunikasi ya sebenarnya ya. So ini adalah jurutera telekomunikasi sebenarnya ya. Kalau kita tengok jurutera komunikasi sebenarnya adalah di mana bidangnya adalah kepakaran menguruskan sistem komunikasi. Betul kata Umairah tadi, sistem komunikasi. Di mana sistem komunikasi yang kita ada analog dan digital dan sistem gelombang mikro, sistem persuasion telekomunikasi. Dan in fact, kita berada di sini, di studio ni juga mesti ramai jurutera telekomunikasi. Okey, seterusnya kalau kita tengok contoh-contoh dia adalah menara telekomunikasi, peralatan telekomunikasi, kan ini yang mereka uruskan. So, dan ini adalah jurutera penyiaran. Contoh dia. Ini kerja ni cikgu sebagai jurutera penyiaran. Okey. Dan seterusnya kalau kita tengok, saya teruskan, iaitu jurutera instrumentasi. Okey. Jurutera instrumentasi ini sebenarnya adalah yang menguruskan tentang perkakasan dan perisian. Okey, perkakasan dan perisian yang kita gunakan untuk mengukur. Di sini dia punya perkataan dia adalah
mengukur. Kan? Mengukur itulah lebih penting, di mana mengukur ni selain pada mengukur, dia memantau dan mengawal operasi dalam proses pembuatan. So kalau kita tengok contohnya adalah pembuatan komponen elektrik. Ya, kalau kita nampak pembuatan sebenarnya manufacturer engineer, tapi di sini kepakaran instrumentasi ada. Okey, so apakah contoh bagi jurutera instrumentasi? Jurutera kalibrasi. So, ini adalah contoh pekerjaan yang kita dapat untuk bidang instrumentasi. Alright? Dan yang terakhir, kalau kita tengok, apakah bidang yang seterusnya? Nampak macam besar, macam hebat. So, ini adalah sebenarnya tentang kawalan. So, bidang kawalan kita sebenarnya adalah untuk menguruskan set, mengawal atur tingkah laku. Seperti contoh dia adalah pembuatan komponen pesawat, di mana ini adalah jurutera robotik. Okey. Dan seterusnya, kalau kita tengok, apakah akronim bagi keempat-empat bidang ni? Bolehkah anak-anak berikan akronim sedikit? Siapa nak bagi? Okey, Anas. TikTok tu. Okey, TikTok. Kenapa TikTok, cikgu? Sebab first, T adalah telekomunikasi. Baik. I adalah instrumentasi. K itulah kawalan. K satu lagi adalah kuasa. Maka ini adalah TikTok. Okey. So kalau nak jawab soalan nanti, just ingat TikTok. Okey. So kita pergi kepada soalan yang pertama. Nyatakan sub bidang bagi kejuruteraan elektrik dan elektronik. 4 markah di sini. So lebih simple, lebih mudah. So apakah jawapannya? Tolong anak-anak, murid-murid. Siapa nak jawab, angkat tangan dan jawab soalan cikgu. Silakan. Saya ke? Ya, Anas. Okey, Anas. Jadi, menggunakan akronim TikTok, kita boleh dapatkan jawapan telekomunikasi, instrumentasi, kawalan dan juga kuasa itu. Kita tengok jawapan dia. Betul tak jawapan Anas, cikgu? Telekomunikasi, betul. Instrumentasi, kawalan dan kuasa. TikTok. Ya, okey. Senang-senang je buat markah, cikgu, kan? Ya, senang saja. Kalau kita ingat akronim tadi, iaitu TikTok. Okey, baik. Seterusnya, cikgu, soalan yang kedua. Soalan yang kedua, Silakan. seterusnya adalah berikut adalah penyataan tentang tanggungjawab jurutera dan teknologi. So, kita nak tengok apakah kita nak bagi-bahagikan, nak tandakan apakah yang tugas mereka. Kita tengok soalan yang pertama, menguruskan rangkaian menghubungkan stesen jana kuasa. Siapakah? Jurutera, cikgu. Hasna jawab jurutera, cikgu. Jurutera. Okey, jurutera. Betul. Tepat. Betul. Baik, tahniah. Okey, Yang seterusnya kedua. membaiki mesin. Teknologis, cikgu. Teknologis, ya, dia seorang yang mahir, maka dia boleh menggunakan mesin. Okey, seterusnya. Pembelian, saya tertekan. Okey, tak apa. Menemukan pembelian alat ganti mesin. Selalunya diuruskan oleh jurutera. Okey. Okey. Dan seterusnya, mengawal dan melaksana operasi. So, siapa? Siapa nak Ya, jawab? murid-murid. Saya rasa macam Husna kot tadi. Husna ke? Ya. Husna tahu. Teknologis jawapannya, cikgu. Ya, teknologis jawapannya. Okey. Betul. Okey, tahniah. Ya. Itu adalah tugas bagi teknologis dan jurutera. So, kita tengok kumpulan. Soalan yang seterusnya, okey, ini adalah tandakan betul bagi penyataan yang betul dan pangkah di penyataan yang salah. So, di sini adalah sangat kritikal di mana kita kena tandakan dengan betul. Okey, ataupun dengan pangkah. Gunakan simbol yang betul. So, pertama, menguruskan menara komunikasi. Siapa agaknya? Okey. Okey, betul atau salah? So ini adalah, adakah jurutera itu menguruskan menara telekomunikasi? Betul atau salah? Okey. Okey. Betul. Kita tengok betul tak betul? Okey. Betul. Okey, menguruskan kajian aeronautik. Adakah jurutera bertugas, jurutera elektrik bertugas untuk kajian jurutera aeronautik? Kalau tak Salah, ada. cikgu. Salah. Okey. Salah. Izzati Ya, cakap saya salah. betul. Saya rasa itu salah sebab aeronautik itu tentang kapal terbang, bukannya tentang elektrik. Okey, seterusnya. Menguruskan set alat mengawal atur tingkah laku mesin. Adakah ini Betul. tanggungjawab jurutera? Silakan. Betul, cikgu. Betul. Ya, Baik. betul. Seterusnya, menguruskan perkakasan dan persian proses pembuatan. Okay.
Siapa pula nak jawab? Silakan. Betul atau salah? Betul, cikgu. Betul. Kita tengok betul tak betul? Betul. Okey. Tahniah semua. Okey. Seterusnya, soalan yang terakhir saya rasa. Okey. Berikut adalah perkembangan teknologi elektrik dan elektronik. Maka kita nak tahu berapakah perkembangan dia di mana teknologi dahulu di terkini T. So, mari kita tengok K. So, K adalah teknologi terkini. Okey, untuk soalan yang pertama. Soalan saya yang pertama, inverter pada penghawa dingin, dia lama ke baru? Okey. Siapa nak tolong jawab? Okey, teknologi terkini. Ya, teknologi terkini. Okey, baik. Ya, terkini. Betul. Ya, betul. Televisyen menggunakan IR. Baru ke lama? Terkini. Ya, Terkini, cikgu. terkini juga. Abang cakap terkini. Betul cikgu Ya, betul. Baik. Soalan yang terakhir. Seterusnya. Kenderaan menggunakan karburator. Macam mesti dengar kan? Ha. Okey, siapa nak jawab? D. Okey. Dahulu. Dahulu. Ya, betul. Karburator ini lebih kepada mekanikal ya. Betul. Tetapi ini teknologi yang lama. Okey, Baik, cikgu. seterusnya. So, apa itu adalah apa? Pengenalan cikgu ya. Pengenalan yang kita nak tentang apa? Bidang-bidang sub-bidang penjuruteraan elektrik. Baik cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu Muhammad atas perkongsian untuk segmen kali ini. Jadi kita ingin berhenti berehat seketika. Kembali bersama kami di Didik TV KPM selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM, tentunya untuk mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik bersama dengan Cikgu Muhammad tentunya. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini apa pula yang akan kita diskusi? Silakan. Okey, segmen kali ini kita akan cerita tentang kerjaya. Okey. So, kerjaya kita nak tahu apakah tentang carta alir laluan jurutera. Macam mana kita nak jadi jurutera? Apakah step-step ni cikgu kan langkah-langkahnya? Silakan. Langkahnya seperti ini. Saya masukkan, rumuskan ke dalam carta alir ini yang saya telah tunjukkan. Selalunya pelajar-pelajar akan mengambil SPM. Itu asasnya lah. Asasnya lah. Baik. So, bila selepas kita selesai mengambil SPM, kita akan pergi ke matrikulasi ataupun kita buat diploma selalunya kan. So, apabila kita dah selesai diploma ataupun matrikulasi, kita akan teruskan kepada sarjana muda yang kita nampak sekarang banyak universiti-universiti menawarkan sarjana muda kejuruteraan. Dan kalau kita tengok sekarang, ramai yang keluar daripada universiti tempatan daripada sarjana muda. Dan seterusnya, bila kita dah masuk kepada sarjana muda, kita mestilah mendaftar supaya kita mendapat jadi jurutera yang berdaftar. So, itu kita berdaftar dengan badan profesional lah. Dan seterusnya, kalau kita nak menambahkan lagi ilmu kita, maka kita akan masuk kepada sarjana kejuruteraan. Okey. Dan disebabkan kejuruteraan ini ramai orang rasakan susah kan, tetapi sebenarnya kalau kita minat, insya-Allah ada ruang. Ada jalannya cikgu. Ada jalannya. So, kalau kita masuk kepada vocational pun sebenarnya dia masih ada ruang untuk kita jadi seorang jurutera sebenarnya. So, maka kita kena ambil diploma teknologi kan, kita ambil sarjana muda dan seterusnya kita ambil sarjana kejuruteraan. Tapi jalannya agak susah sikitlah Baik, kan. agak panjang Agak panjang. So, dan seterusnya kita akan dapat pada jurutera yang berdaftar. Okey. So, kita pilihlah apa yang kita hendak. Okey. Seterusnya, kita nak tengok tentang kerjaya dan peranan dia kan. Jurutera ini sebenarnya dia ada kerjaya dan peranan dia. So, kalau kita tengok di sini, kita ada jurutera ni sebenarnya apakah kerja dia? Kan, kerja dia sebenarnya kita boleh bahagikan kepada 4, iaitu dia nak menyelesaikan masalah. Okey. Masalah, so dia kena cari apakah masalah tersebut. Kita kena kaji masalah tersebut, kita kena fahami masalah dan memahami kehendak pelanggan yang kita hendaki. And then, bila dah kita selesai masalah, kita dah tahu tentang masalah, maka kita akan selesaikan dia. Maka, di sini tugas jurutera sebenarnya akan mereka bentuk. Selepas mereka bentuk, dia akan mencuba rekaan dia dan akan memastikan ia berfungsi untuk digunakan oleh pelanggan. Okey. Dan seterusnya, bila kita dah selesaikan, kita akan nampak, ada masalah yang boleh kita selesaikan lagi. Maka, termasuklah kepada inovasi.
So kita akan menambah baik produk yang sedia ada, dan seterusnya disebabkan zaman kita sekarang ni kita perlukan kelestarian, maka kita akan memastikan alam kita tidak tercemar, dan dia juga akan memberi kesan-kesan negatif kepada kita punya sosial dan ekonomi. Maka kalau kita tengok ni, jurutera sebenarnya mempunyai 4 cycle yang dia perlu selesaikan. So kalau kita tengok sini, kalau kita nak selesaikan keempat-empat cycle itu agak sukar, maka kita bahagikan tugas tersebut. Tugas, okey. Ya, ada jurutera yang melakukan kajian, ada yang melakukan pembuatan, dan seterusnya ada yang menjamin kawalan kualiti, penyelenggaraan dan jualan dan latihan. So macam saya hari ini, saya mengajar, jadi saya masuk dalam bidang latihan. Okey. So itulah tugas jurutera sebenarnya. Bukanlah jurutera hanya mencipta sahaja. Banyak tugas-tugas lain yang perlu dilakukan. Alright. So kalau kita tengok sini, jurutera sebenarnya kalau kita tengok, dia ada badan profesional. Badan profesional ini akan memantau apakah jurutera buat. So maka kenapa kita buat begini? Sebab mengikut perjanjian Washington, kita panggil sebagai Washington Accord, setiap badan profesional akan ditumbuhkan di negara masing-masing, dan kita akan jurutera itu akan dikawal selia oleh badan ini. Okey. So maka badan profesional yang ada di Malaysia kita namakan sebagai Lembaga Jurutera Malaysia, ataupun kita singkatan dia adalah LJM. So ini adalah lambang LJM yang patut kita ketahui. Kita belajar kejuruteraan. Okey. Dan seterusnya, apakah peranan Lembaga Jurutera Malaysia sebenarnya? Peranan dia adalah mendaftar. Siapakah yang dia perlu daftar? Daftar jurutera, daftar pemeriksa bertauliah, daftar teknologis juga, daftar pemeriksa tapak, dan daftar syarikat amalan perunding kejuruteraan. So, dia mendaftar, dan seterusnya apa yang dia buat? Dia akan mengawal selia kelakuan dan tata laku untuk melindungi kepentingan awam. So, ini sebenarnya yang dilakukan dia untuk menjaga kepentingan awam. Cikgu, Irfan ada soalan. Ya. Sekiranya saya sebagai seorang graduan dalam bidang kejuruteraan, jadi langkah pertama sebagai seorang yang ingin menjadi seorang jurutera, Irfan kena berdaftar dulu cikgu dengan LJM. Macam mana? Bila kita dah selesai pengajian dan kita cari kerja dan kita dapat kerja, kita boleh mendaftar bila-bila masa sahaja. Tapi sekarang apa yang saya ketahui daripada informasi yang saya tahu, jurutera elektrik dan elektronik sangat kurang mendaftar dengan LJM. So kita perlukan semua itu, kan? Baik, jadi kita daftar untuk mendapatkan iktirafan dan mendapat perlindungan daripada LJM itu sendiri, cikgu ya. Ya, betul. Baik, terima kasih. Okey, dan seterusnya kita tugas LJM itu adalah menggariskan kod tata kelakuan profesional. So apakah kod yang kita ada? So dia ada 5 kod yang kita perlu ketahui. Pertama sekali adalah untuk mengutamakan keselamatan dan kesihatan kebajikan orang awam. So ini adalah singkatan-singkatan yang saya singkatkan daripada kod yang sebenarnya. Kalau kita nak ingat, panjang, betul. Ya, betul. Dan seterusnya, nombor 2, kita nak melakukan tugasan pada bidang yang spesifik yang diceburi. Maka kalau kita ni menjadi seorang jurutera elektrik, kan kita buatlah kerja jurutera elektrik. Tak payahlah kita nak masuk campur tugas-tugas orang yang lain. Okey. Dan seterusnya, nombor 3, kita memberi pernyataan awam. Kalau memberi pernyataan awam tu kita mestilah berhati-hati, dan kalau kita beri tu mestilah objektif dan jujur. Maka kita pasti kita tengok bagaimanakah kita kalau nak beri pernyataan awam mestilah daripada bidang kita, bukan bidang orang lain. Dan seterusnya, 4, kita memegang amanah kepada majikan dan pelanggan. Okey, dan setiap yang kita lakukan mestilah mengikut lunas undang-undang. Okey, ini antara 5 kodnya cikgu Ya. yang perlu seorang jurutera itu fahami dan ikuti. Okey. Seterusnya, bila kita dah tahu kod, kita dah tahu apa kesan kalau kita langgar kod tersebut. Okey. Kod ini sebenarnya pelanggaran dia kalau kita tengok dia terbahagi kepada 3 saja. Okey. 3 contoh utama iaitu kalau kita langgar dia, maka kita akan efek dari segi ekonomi, alam sekitar dan sosial. So apa efek ekonomi? Peningkatan kos, kan? Seperti
bayar duit mahal kan. So itu yang akan kita nampakkan. So kalau alam sekitar, kita akan nampak pencemaran alam, denggi, itu sebabkan oleh kita. So daripada aspek sosial, kita akan dapat gaji yang lebih rendah, okey, servis yang kurang baik. Itu adalah apa yang kita akan nampak kalau kita ada dalam dalam aspek kalau kita langgar kod tata kelakuan tersebut. Alright. So tapi bagaimanapun kita kena berhati-hatilah, okey. Kita ikut kod-kod yang telah kita cakapkan tadi. Alright. So kalau kita tengok sekarang, ini adalah satu contoh yang saya tunjukkan, di mana contoh ini kita nak tengok apakah yang kita buat, jurutera dah buat, dah langgar, dan apakah akan menyebabkan berlakunya. So kalau kita tengok di sini, mengubah spesifikasi teknikal untuk pam motor kepada spesifikasi pam motor yang kurang berkualiti. So kita ada pam motor yang baik, kita tukar dia kepada pam yang kurang baik. So apa akan jadi kalau begini? So kalau pam kurang baik, kita tahu kos dia rendah. Betul. Tapi apakah efek dia kepada tiga golongan tadi kan? Okey, so kita tengok. Kita tanya dulu murid-murid kita, apakah kod tata kelakuan profesional yang telah dilanggar oleh jurutera tersebut? Siapa nak beri pendapat? Silakan. Saya Umairah. Umairah, okey, silakan. Untuk masalah ni dia berkaitan dengan lunas undang-undang. Okey, so kita tengok adakah ia berkaitan dengan undang-undang. So kita tengok. Ya, dikatakan sekarang jurutera berdaftar mestilah bertindak dengan jujur dan bertanggungjawab dan beretika dan mengikut lunas undang-undang. So kalau kita dah tukar macam tu saja, maka kita sebenarnya dah melanggar undang-undang sebenarnya, kan, walaupun kita dapat rendah tapi melanggar undang-undang. Betul. So dia sepatutnya kenapa kita nak upholdkan undang-undang tu, sebab kita nak memertabatkan kemuliaan, reputasi dan kebolehgunaan kejuruteraan itu sendiri. Okey. So kalau kita tengok di sini daripada kesan aspek sosial, kita tengok murid-murid kita, siapakah yang akan memberi jawapan untuk aspek sosial, pendapat untuk aspek sosial? Silakan anak murid cikgu. Siapa yang tolong jawab? Okey. Kalau tak ada, Ifan boleh cuba cikgu. Boleh, Okey. Ifan. Baik. Kalau dari segi kesan sosial ni, daripada apa masalah yang diberi, Ifan rasa keadaan ini akan menyusahkan pengguna cikgu. Okey, menyusahkan pengguna. Kita tengok betul tak? Okey, kita cuba tengok. Ya, menyusahkan pengguna. Okey. Itulah sebab kalau kita menggunakan kos pam motor yang kurang berkualiti, mungkin akan berlaku sedikit masalah kepada pengguna, jadi mendatangkan masalah jugalah. Betul. Ya, betul. Dan kita nampak juga daripada sini juga kita tahu bahawa bila kita gunakan pam yang rendah, maka dia punya mutu terendah. Betul. Maka dia akan cepat rosak. Cepat rosak. Ya, cepat rosak, maka dia akan menyebabkan kos itu akan meningkat. Betul tak kita tengok kos dia akan meningkat? Ya, kos dia akan meningkat. Ya. So dari segi aspek alam sekitar pula, ada pelajar yang murid-murid nak cuba alam sekitar? Okey, Anas, silakan. Baik. Jadi dari segi alam sekitar, dia akan mencemarkan alam sekitar. Okey, yang mencemarkan alam sekitar. Kita nak tengok apakah Betul tak jawapan Anas? ya, jawapan Anas tersebut. Ya, Okey, mencemarkan tahniah. alam sekitar. Ya, sebenarnya apa yang berlaku di sini kan, kalau kita tengok, kalau kita upholdkan kita punya kod, jadi semua akan menjadi baik. Betul. Kan? So kita kena, sebab itu kita jadi seorang jurutera yang baik lah, kan, hendaknya. Okey, seterusnya kita cuba soalan. Okey, kita ada soalan yang pertama. Okey, nyatakan bidang profesional yang mengawal selia profesional Lisma seorang jurutera. Okey, siapa nak bagi jawapan? Okey, silakan Amar. Saya cikgu. Okey. Jawapan dia Lembaga Jurutera Malaysia cikgu. Okey, Lembaga Jurutera Malaysia. Yalah, kita pun sebut Lembaga Jurutera Malaysia saja Betul. kan. So tepat Amar. Okey. Okey, satu markah untuk Amar. Ya. Tahniah. Lembaga Jurutera Malaysia. Okey. Dan seterusnya kita tengok soalan yang kedua pula. Okey, berikut adalah pernyataan tentang Lembaga Jurutera Malaysia. Okey, so tandakan
right bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi pernyataan yang salah pada petak yang telah kita sediakan. So, mendaftarkan jurutera di dalam Malaysia, betul ataupun salah? Saya Umairah. Jawapan dia betul. Betul. So, kita tandakan betul pada jawapan tersebut. Ya, tepat sekali. Ya. Dan seterusnya, soalan yang kedua. Menggariskan kod tata kelakuan profesional. Adakah itu tugas Lembaga Jurutera Malaysia? Betul atau salah? Ya. Okey, Izzati, silakan. Jawapannya betul. Betul cikgu jawapan dia. Betul juga. Ya, betul tak? Ya, betul. betul. Memang tepat sekali. Okey. Okey. Yang ketiga, cikgu. Yang ketiga, mengambil tindakan tata tertib kepada jurutera. Adakah itu tugas Lembaga Jurutera Malaysia? Okey, siapa nak jawab? Saya juga. Okey. Salah. Salah jawapan Husna. Ya. Betul ke? Tepat. Memang hebatlah murid sekali. cikgu ni. Okey, soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat, melantik jurutera yang sesuai untuk menguruskan projek. Adakah itu tugas Lembaga Jurutera Malaysia? Okey, Anas. Tak, Ibu. Kenyataan tersebut adalah salah, Ibu. Salah kata Anas. Ya. Kita tengok Anas, saya harap betul. Ya, salah sebenarnya. Okey. So ini adalah tugas-tugas jurutera dan sikit saya ingin mengambil tindakan tata tertib kepada jurutera. Itu adalah bukan tugas Lembaga Jurutera. Itu tugas siapa cikgu sebenarnya? Itu tugas majikan kepada jurutera tersebut, kan. Okey. Kan kita jurutera ni hanya memberi kod saja. Jadi yang perlu mengambil tindakan itu adalah dia punya majikan itu sendiri. Baik. Ya. Right, seterusnya kita tengok soalan yang seterusnya. Alright. Kita ada lengkapkan jadual dengan menulis A, B, C dan D, E atau F pada ruangan yang disediakan. So kita ada carta alih yang kita nak masukkan. So siapa nak ambil soalan tersebut? Untuk yang pertama, mungkin lepas SPM nak pergi mana? Okey. Okey, matrikulasi. Matrikulasi. Betul. Okey. Yang seterusnya, Cabang yang kedua, apa lagi pilihan yang boleh kita pilih? Okey, Amar, Cikgu. silakan. Jawapan dia B, Diploma Teknologi. okey, diploma teknologi. Ya, betul. Dan Jawapan dia B, seterusnya, Diploma Teknologi. okey. Dan seterusnya kita tengok yang terakhir. Okey. Apa sebelum kita berdaftar? Ya. Apa jawapan dia? Silakan. D. Sarjana Muda Kejuruteraan. Okey, D, sarjana kemudian. Ya, betul. Alhamdulillah. Nampaknya mereka dah faham cikgu carta Ya. alir untuk menjadi seorang jurutera. Okey. Okey. Right, seterusnya kita tengok adakah soalan yang lain pula? Ada lagi. Okey, satu Okey. lagi soalan. Okey, nyatakan kod tata kelakuan yang dilanggar apabila jurutera menghasilkan sistem exhaust yang tidak mengikut spesifikasi tanpa pengetahuan majikan. So, apakah kod tata kelakuan? Okey. Husna, silakan. Seorang jurutera mestilah menjadi pemegang amanah kepada majikan dan pelanggan. Okey, memegang amanah kepada majikan dan pelanggan. So, ini adalah contoh soalan di mana awak perlu ingat dia punya pernyataan penuh lah. Okey. So, kita ingat dia punya singkatan tetapi kita juga ingat dia punya yang penuh untuk kita jawab soalan. Okay, Cikgu, kalau dalam soalan nanti kalau mungkinlah ada beberapa perkataan yang murid terlupa dalam kod yang sebenar, itu dikira salah ke macam mana? saya rasa kita tunggulah kepada orang yang menanda kan. Okey. Saya rasa penanda akan memberi markah sebenarnya kan. Mesti penanda yang baik-baik Baik, je. yang janji apa yang kita ingin sampaikan itu betul dan tepat lah. Ya, tepat. Baik cikgu, terima kasih untuk segmen kali ini. Banyak Irfan belajar dan kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan teruskan teroka lagi dalam dunia pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Terima kasih penonton kerana masih setia bersama kami untuk Sukses SPM 2022 dan kita dalam mata pelajaran Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Untuk segmen kali ini, Irfan percaya cikgu akan ceritakan kepada kita mengenai dasar keselamatan. Jadi apa kata cikgu? Kita mulakan. Okey, terima kasih Irfan. Sama-sama. Okey. Sekarang kita masuk kepada topik yang seterusnya, iaitu dasar keselamatan ya. So sebab dalam dunia jutera ini, so kalau kita tengok sebenarnya kita bergerak daripada kita masuk kepada jutera, kita dari jutera dan seterusnya kita kena pastikan keselamatan. Kerana itu adalah aspek yang paling penting dalam hidup kita. Okey, jurutera dan keselamatan memang satu benda yang sangat tidak asing lagi. Okey. So kalau kita tengok apakah yang akan berlaku, kita nampak apakah yang berlaku di sini adalah kita kena ada sebagai suatu negara yang maju, kan, kita kena ada dasar. Yang dasar ini kita namakan sebagai Dasar Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. So ini dasar ini sebenarnya dia akan memberi guide kita kepada bagaimanakah kita nak tengok tentang keselamatan, bagaimana kita nak ambil tentang keselamatan tersebut. Maka apakah dasar tersebut? So dasar tersebut sebenarnya objektif dia lah untuk meningkatkan kualiti. Even though dia tentang keselamatan, tapi sebenarnya dia still dia masih untuk mencapai kualiti yang baik. Dan seterusnya kita nak, walaupun kita capai tersebut, tapi mestilah tanpa kompromi kepada prestasi keselamatan kita dan kesihatan kita. That's why kalau kita tengok pada tapak-tapak pembinaan sekarang, dia ada di mana 100 hari tiada kematian ataupun tiada kecederaan. Itu adalah satu contoh daripada bagaimana kita nak meningkatkan kita punya kualiti dan perkhidmatan tanpa mengkompromi kita punya keselamatan dan kesihatan. Okey. So siapakah target-target untuk di sini? So target sebenarnya kita nak ada majikan sendiri. Okey. Majikan dia perlu jaga dia punya keselamatan. Kaki tangan juga, staf juga perlu menjaga keselamatan mereka. Dan kalau pelanggan tersebut melalui atau menggunakan di kawasan yang kita bina itu, maka pelanggan ini juga perlu menjaga keselamatan dia. Alright? Dan seterusnya, kalau kita tengok majikan sebenarnya daripada aspek dasar ini sebenarnya dia nak bahawa majikan dan kaki tangan itu bukan sahaja memberi satu janji, tetapi sebenarnya berusaha bersungguh-sungguh untuk mencegah sebarang risiko kecederaan, risiko penyakit dan insiden di tempat kerja. Baik. So kalau pelanggan itu berada di tempat kerja, maka dia mesti memastikan pelanggan itu juga selamat. So kan banyak benda yang kita boleh nampak contoh di sini. Kalau saya masuk ke sini, kan, saya masuk di sini, saya pergi ke security dah ambil nama saya. Betul. Jadi di sana security akan menjaga keselamatan saya di sini. Okey, dia akan nasihat saya tempat mana yang saya tidak perlu pergi dan tempat mana yang perlu saya pergi. Okey. Dan seterusnya, kalau kita tengok sini, apakah polisi JKKP sebenarnya? Okey. Polisi JKKP sebenarnya committed dia untuk menyelenggara agar tempat kerja kita tu bebas daripada risiko. Okey. Bebas daripada risiko dia adalah satu pernyataan yang sangat besar. Okey. Memang susahlah kita nak bebas daripada risiko, tetapi sepatutnya kita mengurangkan risiko tersebut kalau kita boleh. Okey. Dulu saya bekerja di bahagian corporate. Ini adalah satu pernyataan yang paling penting yang kita nak buat. Okey. So dan seterusnya, kita nak tengok, kita nak mencukupkan maklumat, arahan dan latihan kepada pekerja. So kalau seorang majikan dia nak meng-hire seorang pekerja, maka dia mesti memberi maklumat yang cukup bagaimana nak buat kerja. Arahan yang cukup bagaimana nak menjaga keselamatan. Dan kalau perlu pekerja itu perlukan latihan, maka dia perlulah melatih pekerja tersebut. Alright? So itulah satu daripada contoh polisi JKKP yang perlu majikan patuhi. Dan seterusnya, kalau berlaku sebarang risiko, kemalangan ataupun apa-apa, maka adalah tugas daripada majikan dan staf untuk menyiasat dan menambah baik
untuk mengurangkan risiko di tempat kerja. Okey, kalau kita dah berlakunya insiden, maka apa yang perlu lakukan, kita kena kaji, selidik masalah tersebut dan kita selesaikan. Dan di sinilah berlakunya inovasi sebenarnya. Alright. So dan seterusnya kita tengok lagi dua. Yang pertama, kita nak mengenal pasti kehendak pelanggan dan perundangan. Okey, kita tengok perundangan tu apakah kehendak pelanggan sebenarnya dan kita pastikan kita dapat penuhi kehendak pelanggan tersebut. Dan kalau ada perundangan yang digubalkan untuk kehendak tersebut, maka kita kena pastikan lunas undang-undang itu menjaga kehendak tersebut. Okey, dan seterusnya kita yang terakhir adalah selain daripada itu, kita juga mestilah mempromosi keselamatan agar pertama kita dapat mencapai misi kita, visi kita dan seterusnya kita dapat mencapai objektif kualiti yang kita kehendaki. Okey, so di sini kalau kita nampak banyak company-company yang besar selalunya membuat promosi begini dan begitu tentang keselamatan. So kerana dia nak mempromosikan supaya pertama dia punya misi dan visi ini tercapai, dan kedua dia dapat memastikan bahawa staf-stafnya, kaki ke tangannya menjadi selamat disebabkan oleh ini. Okey, dan seterusnya kalau kita tengok AKKP ni, Akta Keselamatan dan Kesihatan ni, bila dimulakan? Okey, dia dimulakan di Malaysia ni pada tahun 1994, iaitu 25 Februari. Okey, so dia ini sebenarnya bertujuan untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan untuk majikan, pekerja dan orang-orang yang terlibat di tempat kerja. Okey, so dia digubal sebenarnya bukan hanya digubal di Malaysia saja. Semua negara yang ada melakukan manufacturing, dia akan ada benda ini. So dia digubal sebenarnya berdasarkan konsep peraturan kendiri bagi memastikan tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan orang yang mewujudkan risiko dan bekerja dengan risiko. So itu sebenarnya apa yang kita nak daripada Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini. Okey, kalau kita pergi ke di negara barat pun sama, mereka masih ada JKKP kan, tetapi tentulah nama lain kan. Betul. Bukanlah nama yang sama dengan kita. Ya. So mesti ada tentang safety, health. So benda itu sebenarnya adalah umum sebenarnya. Okey. Dan kalau kita tengok di sini, apakah kepentingan Akta KKP tersebut? Okey, akta sebenarnya dia nak memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan daripada risiko pekerjaan. So walaupun kita tengok sekarang ni masih menyebut perkara yang sama, tetapi ini adalah kepentingan yang kita nak. Kedua, kita nak melindungi orang di tempat kerja, dan seterusnya kita nak menyediakan persekitaran yang sesuai, ergonomik dan bebas daripada tekanan. Okey, dan seterusnya kita nak memantau supaya ia selaras dengan tata cara amalan industri yang telah berlaku di sini. Baik, Cikgu. Ifan ada soalan, Cikgu. Ya. Sekiranya ada berlaku pelanggaran undang-undang dalam Akta KKP ini, apa yang akan berlaku, Cikgu? Contohnya kepada majikan dan juga kepada pekerja itu sendiri. Okey. Kita ada OSHA, Akta OSHA, di mana Akta OSHA ni akan menilai apakah yang akan berlaku pada company tersebut. Okey, kalau perlu di soal siasat, maka akan di soal siasat. Kalau perlu didenda, maka mereka akan denda. Itu sebenarnya OSHA ini dia ditambah baik setiap tahun. Itu adalah badan yang akan menilai dulu kesalahan yang dilakukan untuk tindakan lanjut, Cikgu. Ya, betul. Baik, terima kasih. Ya. Seterusnya kita tengok soalan. Ya, silakan. Kita ada dua soalan sini, kita nak tengok. So, nyatakan dokumen perundangan untuk menyediakan persekitaran pekerjaan yang kondusif. So, perkataan kondusif maksudnya dia baik. Baik. Satu markah. Siapa nak jawab, sila angkat tangan. Okey, siapa nak tolong cikgu jawab soalan ni? Kata ada. Ada ke tak ada? Di mana rakan-rakan saya di MSF Bentong? Ya. Okey, apa soalannya? Bagi Ifan ulang balik. Nyatakan dokumen perundangan untuk menyediakan persekitaran pekerjaan yang kondusif. Apa jawapan dia?
Okey. Ada dua angkat tangan, Husna dan Izzati. Cikgu pilih siapa, cikgu? Saya rasa kita pilih Husna lah. Husna. Okey, silakan Husna. Okey, saya jawab ni kan. Dasar Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Okey. Kita tengok betul tak betul? Betul ke tak? Saya pun dah lupa jawapannya sebenarnya. Dasar. Betul. Okey. Dasar Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Okey, itu satu markah yang mudah. Okey, dan seterusnya kita tengok berikut adalah pernyataan tentang Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. So kita tanda right untuk pernyataan yang betul dan pangkah bagi pernyataan yang salah. So pertama sekali, ia melindungi majikan sahaja. Betul atau salah? Okey, Izzati silakan. Jawapannya betul. Betul. Ya. Dia betul. Okey. Yang seterusnya, nombor 2, melindungi pelanggan daripada risiko yang disebabkan oleh aktiviti orang yang bekerja. Betul atau salah? Ya, Amar. Jawapan dia betul, cikgu. Ya, Amar kata betul. Tengok. Betul. Dan seterusnya, melindungi pelanggan secara umum. Okey. Saya tu. Silakan. Jawapan dia salah. Salah. Okey, salah. Betul, ya. Apa yang disebut tadi betul kerana kalau pelanggan tersebut berada di tempat bekerja, barulah dia dilindungi. Secara umum tak bolehlah. Betul. Besar satu Malaysia ni kan. Okey. So saya rasa itu sahaja. Ya. Baik, cikgu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Muhammad atas perkongsian untuk segmen ini di mana kita belajar dari segi dasar keselamatan apakah akta yang terlibat, iaitu Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, dan diharapkan apa yang diceritakan oleh cikgu ini dapat memberi sedikit pengetahuan kepada mereka dari segi aspek kesempatan ini. Jadi kita ingin berehat seketika. Kita akan kembalikan Didik TV KPM selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama saya Irfan Syami dan Cikgu Muhammad, tentunya untuk mata pelajaran kejuruteraan elektrik dan elektronik, dan kita sekarang ini dalam segmen yang seterusnya di mana subtopiknya dari segi kemalangan. Apa yang berlaku sekitar dunia kejuruteraan ini. Jadi, cikgu, apa kata kita mulakan sekarang? Okey. So kita nak tengok sekarang bila kita dah masuk, kita tahu jadi jurutera dan kita tahu tentang kerjaya dan sedikit tentang dasar-dasar, dan seterusnya kita nak tengok kemalangan. So itu kemalangan itu adalah satu benda yang perlu kita ketahui kerana ia penting kalau kita nak elak kemalangan kita sendiri. Okey, so kemalangan, jenis-jenis kemalangan elektrik yang kita ada, iaitu kita ada 3 jenis. Simple, renjatan elektrik, kita ada letupan dan kita ada kebakaran. Okey, ini adalah 3 jenis kemalangan elektrik yang ada sebenarnya. Alright, kita tengok, kita huraikan sedikit setiap daripada tiga isi penting itu, So kita ada renjatan elektrik. So kenapa ia berlaku? Okey, ia berlaku apabila arus elektrik melalui tubuh badan setelah tersentuh dengan punca elektrik yang terdedah. Okey, daripada sini pernyataan ini sebenarnya telah menceritakan berapa perkara kalau apa yang kita tengok. Okey, dia kena ada arus elektrik dan dia mesti ada punca elektrik yang terdedah. So, faktor-faktor dia, apa yang kita tahu, faktor utamanya pertama adalah kecuaian. So, ini adalah kecuaian, selalunya berlaku tentang kecuaian lah. Sama ada kecuaian pengguna ataupun kecuaian jurutera itu sendiri. So, seterusnya kita ada arus bocor. Okey, arus bocor itu adalah apabila wire itu dah terdedah, maka akan berlakulah arus bocor. Okey, so kita ada sentuhan. Jadi kalau kita ada sentuhan, maka terjadilah renjatan elektrik. Dan seterusnya kita ada pengalir yang terdedah seperti yang saya cakapkan tadi. Okey. Dan seterusnya kalau kita tengok, ini adalah fakta menarik apa akan berlaku bila kita tengok kepada bercerita tentang renjatan elektrik ni. Kalau 3 mA, kita akan dapat kejutan yang lembut sahaja. Okey. Untuk 7 mA, kita akan dapat kejutan elektrik yang menyakitkan. Okey, 20 mA akan menyebabkan kesukaran kita bernafas, di mana otot-otot kita
di dalam badan kita telah diganggu fungsi dia. Dan 70 miliam kita akan dapat risiko kematian. Okay. Dan 700 miliam tisu badan kita telah melecur. Dan melecuran ini adalah lecur dengan teruk. Okey, bila kita dapat 3000 miliam iaitu 3M, jantung kita akan berhenti. Okey. Kalau kita tengok sebenarnya plug pada kita yang kita gunakan sebenarnya ada hingga 12 M. Jadi sangat bahaya sebenarnya. So kita kena tengok apa yang kita nak ni. Right, seterusnya kita ada letupan. Letupan itu berlaku apabila arus elektrik yang tidak terkawal menghasilkan percikan api. Kalau kita tekan switch, selalunya kan kita tekan switch kita nampak spark sikit warna betul kan? Itu sebenarnya adalah percikan api. Okey. Percikan api ni apa yang berlaku? Faktor utama dia. Faktor utamanya adalah litar pintas sebenarnya. Okey. Dan percikan api ni boleh berlaku juga daripada sambungan yang tidak sempurna. Okey, sambungan yang tidak sempurna akan menyebabkan percikan api. Dan seterusnya kita ada aktiviti penswisan yang melibatkan arus yang tinggi. Okey, kalau kita tengok di switch box selalunya ada arus yang tinggi. Jadi kita jangan pergi kepada switch box. Okey, biarkan orang yang sesuai saja guna switch box. Alright. Seterusnya kita ada kebakaran. Kebakaran selalunya hasil daripada yang faktor yang kedua tadi juga sebenarnya kita ada percikan api litar pintas ya. So apa yang berlaku adalah arus elektrik yang tidak terkawal itu menghasilkan percikan api, dan di sini kita ada oksigen, kita ada bahan bakar, maka kita akan dapat satu api yang kecil. Selalunya apabila kita tengok rumah-rumah yang terbakar sebenarnya kita dibuat daripada kayu. Betul. Ya. So itu menyebabkan berlakunya kita ada oksigen, benda itu dah boleh terbakar. So jadi kalau kita tengok kita punya wiring itu dah lama, maka kita perlulah tukar ganti baru ganti baru ya. So itu adalah apa yang kita namakan sebagai kelalaian manusia lah. Kita tak ganti baru, itu kelalaian kita sebenarnya. Alright. So kalau kita tengok di sini, so ini adalah langkah-langkah pertolongan kita bila kita tengok ada mangsa rejatan elektrik. So yang pertama sekali apa yang kita perlu lakukan adalah matikan punca bekalan elektrik. Dan kalau kita nak terangkan secara mendalam lagi, kita katakan matikan bekalan elektrik di switch utama. Okey. Dan seterusnya kita pisahkan mangsa daripada sumber elektrik. Bagaimana kita nak pisahkan? Kita gunakan penebat seperti kayu ataupun alat-alat yang keras yang tidak yang mempunyai ciri penebat. Okey. Dan seterusnya kita tengok jika mangsa itu sedar, kita rawat kecederaan dia. Okey. Tengoklah kecederaan yang boleh kita rawatlah, ataupun kita just balut saja. Tak perlulah kita nak jadi doktor di situ. Okey. Dan seterusnya kalau kita tengok di sini, kita kena lakukan CPR jika mangsa itu tidak sedarkan diri. Okey. Jadi saya rasa CPR juga sekarang menjadi topik perbualan yang hebat sekarang ni. Tapi kalau kita tak reti, janganlah buat. Jangan buat, betul. Ya. Make sure orang yang sesuai, paramedic, mereka sesuai untuk melakukan CPR. Jadi kalau kita nak tak reti, kita biarkan. Tapi yang sepatutnya apa yang kita lakukan adalah seterusnya kita lindungi mangsa daripada suhu yang melampau, dan seterusnya kita dapatkan bantuan kecemasan. Okey. Dan kita tengok soalan contoh bagi sini. So nyatakan jenis kemalangan elektrik di tempat kerja. So kita ada 3 markah di sini. So 3 isi penting. So apakah ciri-ciri tersebut? Baik, silakan rakan-rakan di MRSM Bentong untuk menjawab soalan cikgu. Okey, Amma, silakan. Jawapannya yang pertama, rejatan elektrik cikgu. So rejatan elektrik betul. Seterusnya yang kedua, Cikgu. Yang kedua adalah letupan, cikgu. so letupan dan seterusnya adalah yang ketiga. Jawapan ketiga adalah kebakaran. Okey, kebakaran. Okey.
dan itu adalah 3 yang penting. So kalau kita tengok ni, saya cepatkan di sini, kita tengok kalau kita ada penyataan tentang kesan renjatan elektrik kepada manusia. So di sini adalah kita nak tengok tentang bagaimanakah besarnya arus jadi ke apa. So renjatan 7 mA apa yang akan berlaku? So dia akan menyebabkan kematian, betul ataupun salah? So kita betul. Dan seterusnya 3000 mA kita akan dapati dia akan menghentikan jantung, betul ataupun salah? Betul cikgu. Betul. Saya ingat lagi. Ya, dan seterusnya kalau 0.07 M akan tidak menyebabkan kesihatan. Tadi kita tengok sebenarnya menyebabkan kesihatan, walaupun dia lembut sebenarnya kan. So itu adalah salah. Okey. Dan seterusnya ini adalah isi contoh esei yang kita nak ni. So sebenarnya esei ni seperti yang saya terangkan ni tadi. So dia ada 12 markah untuk isi penting dan dia punya penerangan dia. So kita tengok apakah isi-isi penting dia. So ini adalah pertama, matikan bekalan. So kita tengok matikan bekalan, kita terangkan isi penting tu dengan matikan bekalan elektrik pada switch utama. So kita kena terangkan isi penting tersebut. So ini adalah contoh-contoh, inilah jawapan full bagi untuk soalan tersebut. Tapi yang esei ni cikgu pentingnya ada fakta dan juga huraiannya cikgu. Ya, ada fakta dan ada huraian. Baik. So kalau hanya fakta saja tanpa huraian, kita tak boleh bagi markah. Okey, baik itu cikgu. saja. Terima kasih untuk segmen kali ini. Jadi sepanjang 1 jam kita berdiskusi cikgu, mungkin cikgu boleh berikan rumusan ini topik kita. Silakan. Okey, sedikit rumusan ya. Kita tengok, kita ada 4 bidang. So 4 bidang tu boleh kita terangkan dengan perkataan TikTok. Okey. So jangan lupa itu TikTok tu kan. So dan seterusnya, Jutera sebenarnya dia peranannya yang penting adalah untuk berkhidmat kepada awam sebenarnya, dan dia dikawal selia oleh badan profesional iaitu LJM. Dan seterusnya LJM ini diterapkan 5 kod profesional. So jurutera kena ikut 5 kod profesional tersebut. Dan seterusnya pelanggaran kod ini akan menyebabkan kesan negatif. Maka kita kena tahulah kesan-kesan negatif ni adalah apa? Alam sekitar, ekonomi dan sosial. Jadi itu adalah isi-isi penting yang perlu kita ketahui. Dan yang terakhir, selain daripada kod ni, kita ada JKKP. So JKKP itu sebenarnya untuk mengurangkan risiko di tempat kerja. Baik cikgu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Muhammad atas perkongsian ilmu untuk episod kali ini. Dan Irfan ingin juga mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Farazilah kerana turut serta bersama kami, serta mereka yang berada di MRSA Bentong ketika ini. Banyak ilmu yang telah diberikan kepada kita, dan Abang Irfan mengucapkan selamat berjaya untuk SPM yang akan datang tak lama lagi. InsyaAllah kadang kita berjumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum. See ya.